Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, okey, so hari ni kita mulakan kelas AdMed kita ni. Pertama kali gunakan Google apa ni, Telegram ni. Dan saya nak cuba dulu lah, nak cuba ni kalau kaedah ni lebih berkesan daripada Google Meet, kita gunakan kaedah ni. Kalau tak berkesan, kita kembali pada Google Meet lah. Okey, hari ni kita akan buat standard kandungan 5.0, iaitu tajuknya tajuk janjang. Tajuk baru. Tajuk baru. Okey, janjang ni merupakan tajuk baru bab 5. Allah, kejap. Okey, dan apa benda ni? Okey, kejap Keluar pula. Okey, dan tajuk baru So, hari ni kita buat janjang aritmetik 5.1.1 mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang aritmetik dan memberi justifikasi. Okey, kemudian kita buat 512 menerbitkan rumus terbitan ke N. Jadi kita akan cover dua kandungan asas lah 511 dan 512. Okey, so sebelum tu tajuk janjang ni hanya meliputi dua saja standard kandungan, iaitu 5.1 janjang aritmetik dan juga 5.2 janjang geometri lah. 5.3 tak ada. 5.1, 5.2 saja Okey, so awak cuma sekarang dalam kepala awak janjang ada dua, iaitu janjang aritmetik dan juga janjang geometri So hari ni kita akan buat 511 dan 512. Okey, boleh dengar kan? Kalau awak tak dengar, awak boleh leave dan masuk balik. Dia macam tu lah selalunya kalau apa benda ni? Telegram ni Jadi kalau tak dengar tu dia memang dia kena sama ada kena leave lepas tu masuk balik. Okey. So kita buka buku teks sekarang. Buka buku teks, muka surat ini jap 3 4 betul ni. Okey, teks awak. Ni ada. Okey, teks awak muka surat 126. Okey, first sekali kita nak bagi awak idea lah apakah itu janjang. Apakah itu janjang Sebentar. Okey. Okey So tengok ni. Okey, Encik Lee membina tangga di taman bunga miliknya. Dia menggunakan 8 biji bata pada anak tangga pertama. Setiap anak tangga yang seterusnya menggunakan tambahan 8 biji bata. So jumlah bata yang digunakan oleh setiap anak tangga boleh ditulis dalam satu jujukan berikut. Ni maksudnya macam ni lah. Kalau dia buat anak tangga kan. First tingkat pertama tu dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So tingkat kedua 8 dah juga. Tapi bilangannya bertambah lah. Bilangannya bertambah. Setiap anak tangga dia bertambah menjadi double lah 8, jadi 16, jadi 24. Okey So kita tengok ni So jika Encik Lee ingin membina 18 anak tangga, berapakah bilangan bata yang diperlukan? Okey. So secara kalau awak nak buat dia ada 18 anak tangga. So anak tangga pertama 8 biji. Anak tangga kedua 16 biji. Anak tangga ketiga 24. Okey, kejap ada message daripada telinga. Awak ada masalah Ada yang tak dengar Dengar Clear kan? Screen okey tak? Paparan saya clear tak? Okey Okey, so macam ni. So ini anak tangga pertama 8. Pergi pada anak tangga kedua 16. Pergi pada anak tangga ketiga 24. So anak tangga keempat dah boleh agak ni berapa? Seorang. Zalia ke siapa? Apa? Kejap, kita try Azwani. Berapa anak tangga keempat? Anak tangga pertama 8. 3, 2. Dia macam gunakan sifir 8 ni. Anak tangga kelima. Arif. Arif Syukur anak tangga kelima. 40 kan. Okey, dan seterusnya lah. Sampai anak tangga yang ke-18. Jadi kita nak kira jumlah batu yang digunakan. So kita buat apa? Kita totalkan lah kan semua. So gini. So macam gini kaedah ni.
Ni namanya kaedah senarai. Jadi awak nak kena senaraikan sampai 8. Ini untung sampai 18 anak tangga. Cuba kalau bangunan yang dia buat ni bangunan 100 tingkat. Kan? Ada 100 anak tangga lagi kan. Jadi awak nak tambah tu semua jadi leceh So kita ada kaedah So kita ada kaedah untuk menentukan berapakah bilangan batu pada anak tangga tertentu ataupun jumlah keseluruhan, iaitu kita gunakan kaedah janjang janjang. Tapi sebelum tu kita kena kenal pasti tu sama ada janjang yang terbentuk ini ialah janjang aritmetik ataupun geometri. So aritmetik contoh macam ni. Okey pertambahan So sama ada anak tangga bilangan nombor tu bertambah atau berkurang secara tambah, operasi tambah atau operasi tolak. So macam ni 8 nak pergi ke 16 dia tambah dengan 8. So 16 nak pergi ke 24 pun tambah 8. 24 nak pergi ke 32 pun tambah 8. 32 nak pergi ke 40 pun tambah 8. So dia bertambah dengan nombor yang sama iaitu nombor 8 iaitu senang kata dia bertambah secara seragam. Dia tak boleh 8, 16, 25, alih-alih 40. Dia pertambahan tak seragam. 8 ke 16 tambah 8. 16 ke 25 dia tambah 9. 25 ke 40 dia tambah dengan 15. Kan? Jadi tak seragam. 8, 9, 15. Jadi ini bukan janjang. Kalau bukan janjang kita tak boleh membuat kita tak boleh menentukanlah berapakah bilangan batu ke ataupun bilangan nombor untuk ni. Kita tak boleh meramal kita tak boleh meramal. Kalau janjang kita boleh ramal sebab dia punya pertambahannya adalah sama. So bila kita tengok nombor tu bertambah dengan operasi tambah dengan nombor yang sama, ini namanya ialah janjang aritmetik. Janjang aritmetik. Okey, janjang geometri macam mana? Janjang geometri dia darab. Janjang nama ni pun geometri. Geometri tu melibatkan operasi darab. So kalau janjang geometri contoh, kita ada satu nombor tu iaitu 2. Okey, katalah nombor kedua tu dia didarab dengan 2. So dapat 4. Nombor yang ketiga? Berapa? Eli siapa Eli? Ni 2, nombor kedua 4. Takkan nombor ketiga 4. Nombor ketiga berapa? Kalau ni, janjang geometri. No, 4 kali 2 kot. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Tengok dia bertambah secara eksponen dengan mendarabkan nombor sebelumnya sebanyak 2. Kalau didarab macam ini namanya ialah janjang geometri. Janjang geometri. Awak tak boleh kata janjang aritmetik sebab 2 ke 4. Kalau cikgu, kalau kita tambahkan ni dapat juga 2 tambah 2, 4. Tapi 4 ke 8 kena ditambah 4. 8 ke 16 tambah 8. 16 ke 2 tambah 16 kan. Ni bukan janjang aritmetik sebab dia punya pertambahan itu tidak sekata. Kejap tambah 2, kejap tambah 4, kejap tambah 8, kejap tambah 16 tak boleh Kalau janjang aritmetik dia mesti pertambahannya tu sama je iaitu macam inilah contoh. 8 aja semua. So kalau macam ni kita tengok pula option yang kedua try darab. Darab dia darab dengan nombor yang sama lah cikgu. Okey, so kalau dia darab dengan nombor yang sama, dia adalah janjang geometri. So itu saja kaedah itu saya nak terangkan ni kaedah nak menentukan sama ada dia ni janjang aritmetik atau janjang geometri. Aritmetik dia sama ada tambah atau tolak. Tambah atau tolak. Geometri darab atau bahagi. So aritmetik tambah tolak, geometri darab atau bahagi. Okay. So untuk melihat kepada nak kasih awak lebih faham kita buat latihan sikit lah Kita buat latihan sikit. Okey, muka surat 129. Yang ni saya buat secara spontan je lah. Tanya je lah awak kalau nak tengok ni kan. Okey. So kejap lupa nak beritahu tadi Okey, yang tadi tu bertambah 8 dan sebagainya ini namanya ialah beza. Beza sepunya. Beza maksudnya perbezaan antara nombor pertama dengan nombor kedua. So kalau awak belajar masa sekolah rendah kan, perkataan beza merujuk kepada operasi apa? Siapa-siapa je boleh respon. Tolak. Betul, tolak Jadi kalau awak tengok 16 tolak dengan 8, kita dapat berapa? 8. Cikgu saya nak guna 24 tolak 16 boleh? Sama je. 24 tolak 16 pun dapat 8. 32 tolak 24 pun dapat 8. 40 tolak 32 pun dapat 8. Okey, tapi boleh tak awak 24 tolak 8? Tak boleh. Awak dah menjangkau satu nombor. Kalau awak nak gunakan 24 tolak 8, pastikan ini pun sama. 40 tolak 24.
Tapi jangan buat macam itulah. Kita tak boleh menjangkau satu nombor. Mesti ditolak dengan nombor sebelum dia. Baru dia dikira sebagai beza sepunya. Namanya ialah beza sepunya. So kadang-kadang beza sepunya ni negatif. Kadang-kadang beza sepunya ni negatif. So bergantung kepada janjang kita. Okey. So kita tengok sini. Okey, tengok latihan diri 5.1. Okey, tengok So soalannya ialah cari beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik berikut dan nyatakan cara janjang aritmetik itu diperolehi. Okey, kita tengok sebelum tu kita tengok dulu contoh So macam tu lah dia. So sebab awak nak tengok ni, awak kena check pada dua-dua beza sepunya nombor kedua dan nombor pertama, nombor ketiga dan nombor kedua. Pastikan kena seragam. Kadang-kadang ni tolak ni dapat nombor ni, awak pun tentu ambil. Tapi bila nombor ketiga tolak nombor kedua dapat nombor lain, so dia bukan janjang. Dia bukan janjang. Okey. So kita try seorang dulu. Tadi dah, Arif dah. Farhana Hani. Okey, Farhana Hani. Okey. So tengok kat sini soalan A. Berapa beza sepunya antara negatif 21 dan negatif 35? Senang aja. Kita buat apa? Farhana Hani. Dengar tak? Boleh dengar tak Farhana Hani? Okey. So, macam mana kita nak kira beza sepunya antara negatif 21 dan negatif 35? Ni baru beza lah, belum beza sepunya lagi Baru beza. Macam mana kita nak kira beza? Berapa dia? Berapa beza antara negatif 21 hingga negatif 35? Dan negatif 35 ni? Kena? Kena tolak. Tolak kena tolak. Berapa? Negatif 21 tolak negatif 35. Berapa dapat? 14 14. So sini maknanya tambah 14. Okey. Check pula nombor yang ni pula ni. Negatif 17 dan negatif 21. Cuba kita tolakkan. Sama tak? Dapat tak negatif 14? Positif 14. Sama tak? Sama So dua-dua. Baru kita boleh katakan beza sepunya. Sepunya maknanya sama. Beza sepunya. So ini baru dikatakan dia ada beza sepunya lah. So ini ialah janjang aritmetik. Okey. Dan nyatakan cara janjang aritmetik itu diperolehi. Macam mana cakap ni Kejap. Ni ada. Okey. Okey, so boleh nyatakan macam inilah. Negatif 35, negatif 21, negatif 7 ialah janjang arit. Awak tulis JA je lah tak payah tulis janjang aritmetik lah, panjang sangat. Ialah janjang aritmetik dengan beza sepunya. Okey, beza sepunya simbolnya ialah D. Dengan beza sepunya ialah 14. Itu untuk soalan A Itu cara awak nak menjawab soalan A. Okey, boleh? So ini kita boleh katakan ini ialah janjang aritmetik kerana dia mempunyai beza sepunya iaitu 14. Beza sepunya maksudnya setiap nombor ni perbezaannya ialah 14. Nombor pertama ke nombor kedua perbezaannya ialah 14. Nombor kedua ke nombor ketiga pun perbezaan mesti ada sepunya Sepunya maksudnya dia mesti sama. Okey, sepunya maksudnya dia mesti sama. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan B. Soalan B ni dia guna dalam sebutan set. Okey, yang ni macam susah sikit ni. Okey, try lah. Tak apa, Farhana Hani dah. Okey, Irfan dah. Umairah. Okey, Umairah. Kita tengok soalan B. Okey, boleh guna je kalkulator, tak ada masalah. Awak just tolak aje. So, nak tentukan beza dia, awak kena tolak lah antara nombor kedua dengan nombor pertama. Mesti selepas tolak dengan sebelum. Jangan yang pertama tolak kedua, mesti dua tolak satu. Sebab nombor ni dia makin ke depan, so kita nak tengok beza antara nombor yang depan dengan belakang lah. Umairah apa? 3. Set 3 je? 3 set 3. 3 set 3. Okey, cantik. Okey, so antara ni dengan ni 3 set 3. Okey, cuba kira yang kedua pula ni Umairah. Yang ni pula. 8 set 3 set 3. Okeylah. So apa kesimpulan awak? Kena buat satu kesimpulan ni. Soalan B ni ialah apa? Umairah, cepat.
2/3, 5/3, 8/3 ialah janjang aritmetik. Okey. Dengan beza sepunya. Yes. Beza sepunya simbolnya ialah D dengan beza sepunya ialah 3/3. Macam tu lah. Alright. Kita sambung dengan soalan C. Okey, soalan C ni dalam ungkapan algebra ni kan. Tadi Umairah dah. Okey, bagus lah benda ni. Yang dah semua dah tolak ke atas. Hakim Hanis. Hakim Hanis Aziz ni siapa ni? Tu nama mak kau ke apa? Siapa ni Hakim? Oh, Faiz Hakim. Okey, Faiz Hakim, C. Okey, Faiz Hakim, C. Boleh dengar tak Faiz Hakim? Faiz Hakim, boleh dengar tak? Faiz Hakim, oi, dengar tak? Tak dengar. Dia tak ada mic Okey, so sekejap dia type respon pun. Okey, tak apa lah. Okey. Karina. Sorry. Anis. Ain Sani ni. Ain Sani, boleh dengar tak? Ain Sani, tak dengar Karina, dengar tak? Cuba, awak kena cuba ni tak nanti kan awak tak faham nanti. Karina boleh dengar? Tak dengar? Okey, cuba jawab soalan C ni pula. Kita tengok dia punya beza dia dulu. Beza antara nombor kedua dan nombor pertama. So nak cari beza kena tolakkan nombor yang depan dengan belakang Depan tolak belakang. Yang macam ni macam tu sikit. Boleh je. So 2P tolak. Ingat lepas tolak buat kurungan. Macam tu. Okey. Ni. So pastikan 2P tolak dengan P tambah Q. So itu untuk beza antara dua nombor yang pertama ni. Pastikan yang selepas tolak sebelum Okey. Berapa? Rabiatul. Tadi saya tanya Rabiatul tadi kan. Berapa Rabiatul? Rabiatul Akila. Tadi aku tanya Karina tadi Tak ingat lah. Karina tadi Okey, Karina. Apa Karina dia punya beza dia? Antara nombor pertama dengan nombor kedua? Ni. Senang aja. Tolakkan aja kan. 2P. Memang dalam sebutan P 2P tolak dengan P tambah Q. 2P tolak dengan P tambah Q. Dah. Okey. P tolak Q betul lah. P tolak Q. Betul. Okey. Cuba yang ni pula. Ni dapat P tolak Q. Yang antara ni dengan ni pula. Sama. Betul. P tolak Q. So maknanya ni ialah janjang aritmetik. Dengan beza sepunya ialah P tolak Q Okey, begitu juga untuk soalan yang D. Okey, so ini beberapa contoh kita nak menghitung dia punya beza lah. Masa awak kira beza yang pertama dia masih lagi dikira sebagai beza. Kalau yang kedua ni dapat nilai sama baru kita nak namakan dia beza sepunya. Bila dia dah tahu dia janjang aritmetik baru dia punya nilai ialah beza sepunya Kalau tidak dia masih lagi beza lah. Okey, sekarang ni kita nak tengok tentukan sama ada setiap jujukan yang berikut ialah janjang aritmetik atau bukan dan beri justifikasi. Kenapa dia janjang ataupun kenapa dia bukan janjang. Okey, tadi dah kan. Ain Sani kau diam tadi Kau dah jawab belum? Belum lagi Ain Sani dengar. Dengar tak? Okey, cuba jawab okey, soalan A.
Okey, tengok kita tengok jujukan kita 9, 13, 17, 21. So first kali nak tentukan sama ada dia janjang aritmetik atau tidak, tengok dia punya beza terlebih dahulu antara nombor pertama dengan nombor yang kedua. Berapa ni? 13 dengan 9 ni congak aje ni. Berapa dia punya beza? Tambah 4 Tambah 4. Okey, cuba tengok yang kedua ni. Berapa ni? Yes, tambah 4. Yang ni tambah 4 kan. So tengok seragam so baru kita dah tengok ni, baru dia ni ialah janjang dia punya ni ialah namanya ialah beza sepunya. So kita punya kesimpulannya, so dia jujukan ini awak boleh tulis, saya awak ringkas ialah jujukan ini ialah janjang aritmetik dengan beza sepunya tu D positif 4. Itu jawapan yang pertama. So dia kalau dia bagi banyak-banyak part nombor macam ni, kena check lah setiap perbezaan antara nombor-nombor tu. So kena check ni 4, okey. Ini kena check 4 juga. Ni kena check pun 4 juga. Okey, baru kita boleh declare dia sebagai janjang. Okey, settle. Umairah, kau dah tanya ke belum? Jap. Zaliha lah pula. Okey, Zaliha Aisyah. B. Okey, B. Setengah, 1/4, 1/6, 1/8. Okey. Zalia, nombor ni, beza antara ni dengan ni berapa? Kita tolakkan Berapa beza antara 1/4 dan 1/2? Zalia, cepat. Ni guna kalkulator je. Guna kalkulator sahaja. Tak payah pening-pening. Okay, sebab saya nak guna try ni, saya nak try dululah guna Telegram sebab apa ni, penggunaan data katanya untuk Telegram lebih kurang lagi daripada Google Meet kan. Tapi itulah, dari segi kualitinya saya pun tak pasti lagi. Sekejap lagi saya nak rakam ni, saya tengah rakam. Saya akan post kat dalam YouTube, tengok macam mana. Okay, kita tengok kalau dia okey. Pada awak punya skrin okey Adakah dia lancar tak pergerakan? Macam kan? Okey. Zalia, cepat. Buat ni Zalia. Oh, tak okey. Siapa nak jawab? Farah Razali. Abid jawab Abid. Antara 1/4 dan 1/2 berapa bezanya Abid? Negatif 1/4 ni Okey, negatif 1/4. Okey, check pula. 1/6 dengan 1/4 ni. Check. Negatif 1/2 tak sama. Dah, kalau dah tengok tak sama ni automatik. Terus dia ni bukan janjang bukan janjang. Okey, so kita terus tengok dia bukan janjang aritmetik lah, bukan janjang aritmetik saya buat GA lah. Okey, sebab soalan dia tanya dia sama ada janjang aritmetik atau bukan. Kalau dia tanya dia adakah ni janjang aritmetik atau janjang geometrik, kita kena check pula lah sama ada dia janjang aritmetik pula So macam ni tak ada. So tak payah buat yang ketiga ni sebab kita dah tengok 1 dengan 2 ni mempunyai beza sepunyi. Ni bukan beza sepunyi lah. Dia punya beza ni tak sama. So dia tak ada beza sepunyi bukan JA kerana tiada beza sepunya. Tiada beza sepunya lah. Okey. So tak payah pening-pening. Just tengok yang tu je. Okey, pergi kepada soalan C. Farah Razali. Tak dengar tadi Jap. Rabiatul Afika, kau pula. Rabiatul Afika. Okey, hari ni berapa? Cuba tengok antara 0.01 dengan ni. 0.01 dengan 0.1. Boleh ambil masa, tak apa. Okey
antara 0.01 dengan 0.1 pastikan yang depan tolak yang belakang jangan terbalik. Jangan terbalik. Pastikan yang ini 0.01 tolak 0.1 tu saya buat nak panah ni lah. Yang ni tak ni So nanti awak ingatlah bila awak tengok jujukan nombor tu awak jangan tolak terbalik. Pastikan tolak yang ni pergi ke sini. Anak panahnya tujukan ke kiri. Maksudnya nombor kanan tolak dengan nombor yang kat kiri. Okey. Dah, berapa? Ni senang aja ni. Okey. Yang ni dengan yang ni? Sama tak? Tak boleh. Bila tengok tak sama. Berapa tu? Sebut je lah. 0.2. Oh, aku tahu. Kalkulator kau mesti buat eksponen lah apa benda tu. Ke pecahan? Pecahan E. Eksponen lah tu boleh lah. Sekejap. Macam ni. Dia maknanya macam ni. Okey, kejap Okey, faham. Sebab tu kita kena try ni. So, 0.001 tolak dengan 0.01. So, kita dapat okey je aku punya kalkulator. Dia lah negatif 0.009. Saya rasa macam ni negatif 9 darab 10 kuasa negatif 3 dekat display kalkulator korang ni Yalah dia tukar kepada yang ni ialah namanya ialah standard form nombor piawai nombor piawai. Jadi nak tukarkan dia kepada integer, awak just tengok ni kan 10 kuasa negatif 3 maknanya negatif, letak titik perpuluhan sebelah kanan 9, gerak 1 2 3. So itulah dia negatif 0.09. So tak sama, maknanya ini bukan jujukan, ini bukan janjang aritmetik. Itulah dia. Bukan janjang aritmetik kerana dia tak ada beza sepunya lah. Kerana tiada beza sepunya. Okey, so itu cukup lah kot. Saya bagi awak 3 contoh untuk awak dapat idea macam mana kita nak tentukan satu jujukan nombor tu janjang aritmetik ataupun bukan. So kita tengok pada dia punya nilai beza dia tu. Pastikan sama, sepunya lah. Pastikan bezanya tu sama. Dia, ataupun dalam arti kata lain dia mempunyai beza yang sepunya. Baru kita boleh declare dia sebagai janjang aritmetik. Kalau tidak, dia bukan janjang aritmetik. So kita tengok kepada soalan nombor 3. Lengkapkan jaringan nombor yang berikut. Beri hubungan bagi setiap jaringan sebutan berturutan dalam janjang aritmetik. Ni pun saya pun tak faham ni. Mana ni? 5 8 tambah 3. Ni macam mana ni? Ni 5, yang ni 10, ni 8. 8. Sekejap. 9. Katakan ni 9 kan? 8, 9, 10. Yang ni 5, 9. So hijau ni mesti... Ya kot dia ikut turutan nombor lah kot So 10, 9, 8. Yang ini 5, 9. Agaknya ni kat sini berapa hijau ni? 4 4 asal dah 4. Patut nombor makin besar lah. 5, 9. 11 bukan. 14 tak? 13. Sekejap saya tak pasti dah ni. Apa benda masuk dia ni. Sekejap, kita cek. Sekejap. Kita cek jawapan Mana tadi? Ini latihan diri 5.1 Latihan diri 5.1. Sekejap. Okey. Betul lah.
5, 9, 13. Maknanya dia tengok ke sini dengan ke sini Ni ada. 5, 9, 13, 10, 8, 9, 10 Maknanya 8 pergi ke 9 dia bertambah sebanyak 1. 9 pergi ke 10 pun dia bertambah sebanyak 1. Kalau secara mendata ni pula 5 ke 9 dia tambah 4, 9 ke 13 dia tambah 4. Kita nak bentukkan janjang ni lah. Okey, so kita try jawab soalan lain. Saya tak apa nak faham dia punya soalan tu. Ingatkan apa tadi? Okey. Cuba tengok untuk soalan ni. Pastikan pergerakan dia ikut garisan ni lah. Sama ada P ke hijau ni macam ni, 2P ke bawah yang macam ni, so yang hijau ni ke sini. Okey, cuba try. Agak-agak awak nak isi. Kita try lah main-main dulu ni. Okey. Cuba seorang. Ain Kaisah, try lah. Mungkin kita boleh start dekat sini dulu. Yang pergerakan yang ni dulu. Ni 12, ini 2, tengah-tengah ni. Apa 12, 2. Agak-agak apa nombor kat tengah ni? Pastikan pertambahan dia seragam lah. Mesti kat situ beza sepunyanya lah. Mesti ada beza sepunya antara yang saya buat tambah tu. Siapa nak try? Cepat, siapa-siapa? Saya open. Siapa-siapa nak try? 2P. 7 So sini tambah 5. 5P. Okey, betul lah. Yes. Okey, 7P betul. Sebab 2 nak pergi ke 7P tambah 5P. Kemudian 7P tambah 5P dapat 12P. Okey, betul. Okey, sekarang kita bergerak ke sini pula. Yang ini pula. Okey, yang ni negatif P. Ni 7P. Gerak macam mana ni? Okey, saya bagi tips Awak tolakkan antara 7P dengan negatif P. So, 7P tolak negatif P awak dapat sama dengan 8P kan? Kan? 8P kan? So, maknanya sekarang kita ada 1, 2. So, 8P kita bahagi 2. Kita ada 2 beza sepunya ni. So, 8P kita bahagi 2. So, kita dapat sama dengan 4P. Maknanya beza sepunyanya ialah 4P. Okey, cuba kita try. Okay, so negatif P tambah 4P ialah 3P. 3P tambah 4P ialah 7P. Macam tu Okey. So macam bila dah ke atas ni senang lah. So ni 3P, ini 2P, ini mesti P. Okey. Macam tu Okey. Cuba try ni pula. Okey. 7 ke 12X. Ini saya rasa dapat ni dulu ni. 7 ke 12 tambah 5. 5X kan? So ini pun samalah. Kena tambah dengan 5X. Sebab dia janjang. Okay, so 7 tambah 5, 12. 12 tambah 5, 17X. 17X. Okay. Yang ni pula. Macam mana kita nak kira antara 17X dengan 5X ni? 17X tolak dengan 5X. Kita dapat apa? 12 kan? Kan 12X kan? Okay. 12. Lepas tu ada 2. So kita ada... so bahagi 2 je sini dapat 6X. Maknanya ini tambah 6X. Okey. Dia macam ni. Dia macam ni. Kalau nombor ni daripada bawah ke atas, kena tambah lah. Kalau kita nak kira ni ke bawah, kena tolak So 5 tambah 6, 11X. 11X tambah 6X, 17X. Dia macam tu. Okey, settle. Okey, so pun maknanya kita dah boleh kira ni kat sini. Ni pula berapa ni yang kat bulatan ni? So nak kira dia tadi saya dah tunjukkan. Mana tadi aku punya arrow? Ni. So 11 tolak 7, 11X tolak 7X kita dapat sama dengan 7, 9, 10, 4 4X. Lepas tu kita ada 2 dia punya ni, 2 kali beza sepunya dia. So bahagi dengan 2 sama dengan 2X. So maknanya sini ialah 2X, 2X. So kalau 7X pergi ke sebelah bertambah kan, jadi kita tambah lah 7 tambah 2 9X, 9X tambah 2 11X. Okey, so sini boleh tahu ni 17 9. So sini kena kira beza sepunya dulu berapa ni, tambah dengan 6. Ini 6X
pula 8x. Kan? Sini lah x. Okay, so x tambah 8x, 9x, 9x tambah 8x adalah 17x. So itu idea lah idea untuk apa tu janjang aritmetik. Okay, so sekarang kita nak tengok kepada yang ni menerbitkan rumus tadi yang seperti kita tengok tadi dalam kita punya DPK tu. Inilah yang 512 menerbitkan rumus sebutan ke n dan Tn bagi janjang aritmetik dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. 512. Sekarang kita nak pergi kepada 512. Okey, menerbitkan rumus sebutan Kn dan Tn bagi janjang aritmetik. Okey, ini kaedah, ini inquiry lah Ini kaedah untuk inquiry kalau kita nak buat aktiviti berkumpulan kan. Sebab saya nak breakout room pun tak boleh nak buat dekat Jamboard kan lambat lah sebab kita pun dah bulan 7 ni baru sampai bab 5 kan. So saya skip lah ni Saya terus kepada penggunaannya. Okey, inilah dia rumus untuk janjang aritmetik. So awak tengok dekat dekat buku teks awak muka surat 131. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okey, tadi awak dah tahu D ni dia punya beza sepunya. Beza sepunya. Okey. A ni ialah sebutan pertama. Sebutan pertama, nombor pertama lah. Apa nombor pertama tu? Contoh kalau awak ada ni 4, 8, 12, 16 kan. So ini nombor pertama. Ini awak punya A. Kalau awak start awak punya janjang dengan 8, 12, 16. So ini ialah awak punya A. So itu ialah awak punya A lah. So bergantung kepada kita punya janjang. Okay, tengok nombor pertama kita. Okey, kemudian pelajar N. N ni berapa sebutan kita? Contoh kalau 4, 8, 12 sampai 16 je saya nak. So 4 sebutan lah. N sama dengan 4. Sebutan tu maksudnya nombor. Nombor ni lah. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. So kalau T4 maksudnya sebutan keempat sama dengan 16. Kalau T3 maknanya sebutan ketiga iaitu 12. Okey, kalau T5 sebutan kelima. 20. Walaupun tak ditulis tapi kita boleh tahu sebutan kelima tu 20. So itulah dia T dengan N. Okey, ni N dia. N sama dengan 5. Sebutan kelimanya ialah 20. Okey, sekejap lagi kita akan gunakan formula ni untuk menyelesaikan beberapa masalah yang simple lah terlebih dahulu kan. Okey. Sekejap. Ni ada saya terus buat. Satu-satu soalan yang simple dululah. Okey. Tengok contoh ni Okey ni Cari sebutan ke-15 bagi janjang aritmetik ini. -4, 2 dan 8. Okey so daripada janjang ni kita perhatikan. Dan ini diagram janjang maksudnya antara nombor ni dia punya beza sepunya je lah. Dia mesti dah ada beza yang sepunya yang sama. So ini ialah A. Dah tahu dah A sama dengan -4. Okey, beza sepunya kita sama dengan berapa? Tolakkan 2 tolak dengan -4 dapat 6. Beza sepunyanya ialah 6. Kemudian cari sebutan ke-15. So 15 ni ialah N. N sama dengan 15. So dia tanya cari sebutan ke-15 T15. Tu dia tanya So T15 sama dengan berapa? So maknanya T tu ialah term. Term dalam bahasa Inggeris T tu ialah term. Term T-E-R-M. Term maknanya sebutan. So bila T15 sebutan ke-15 lah. Okey, kalau dia kata bilangan sebutan ada 15 sebutan. Tapi sebutan ke-15 tu berapa? Kita nak tengok apakah nombor yang ke-15. Ni nombor yang pertama, nombor yang kedua, nombor yang ketiga, nombor yang ke-15 tu berapa? Okey, so awak ada berapa kaedah? Awak boleh gunakan kaedah senarai. Kalau awak rajin awak senarai lah -4, 2, 8, apa lagi? Dia tambah dengan 6 ni. 6, 8 tambah 6, 14, 20. Awak senarai kan sampai okey ni nombor pertama. 2, 3, 4, 5. Awak senaraikan sampai 15 sebutan senarai. Itu kaedah pertama. Awak gunakan kaedah senarai. Tapi kaedah senarai saya tak galakkan sebab soalan ni okeylah sebutan ke-15. Kena soalan tu cari sebutan yang ke-400. Awak nak senaraikan 400 nombor ke? Tak boleh kan? Saya tak galakkan. Jadi kita gunakan formula. So formula ni lah.
Tn ya. So kalau T15, so tulis T15 sama dengan A. A-nya ialah berapa tadi? -4 tambah N tolak 1D ni N tolak 1D. So N tadi ialah 15. So 15 tolak 1 saya terus tulis 14. D ialah 6. So bila kita kira -4 campur dengan 6 kali 4 24, 26 kali 1 84. So sama dengan 80. Ni. Ini lebih mudah So kita boleh terus imply pada formula tanpa kita perlu menyenaraikan 15 nombor itu. Begitu je dengan soalan B. Soalan B ni dia dah banyak dah. Takkan awak senaraikan 24 nombor. Kan banyak 24 nombor kan. Jadi senangnya kita gunakan formula. Ini dia. T24 sama dengan -6 tambah N tolak 1. Kalau boleh kalau N tu dah tahu berapa tak payah tulis macam ni lah. Kalau 24 mesti 23. Sebab dia mesti tolak 1. Formula dia mesti tolak 1. Okey. So kita tengok soal contoh 4 pula. Ni lain sikit. Diberi satu janjang aritmetik dengan sebutan pertama ialah -6. So dah tahu A sama dengan -6. Beza sepunya ialah 11. So D sama dengan 11. Dan sebutan ke N ialah 126. N tak tahu berapa. Tapi Tn ni kita tahu. Tapi Tn tu kita tahu. Sebutan ke N ialah 126. Jadi ada berapa sebutan semuanya So kita apply dalam formula. Ini formulanya. Tn sama dengan A tambah dalam kurungan N tolak 1D. Okey, so Tn kita ialah 126 letak di sini 126. A kita ialah -6 tambah N tak tahu. D ialah 11. Macam tu. Okey, so kita pindah-pindah lah. So -6 pindahkan ke kiri jadi tambah, jadi ini jadi 132 sama dengan N tolak 1 darab dengan 11. So N tolak 1 dengan 11 darab. So bila pindah sini jadi bahagi. 132 bahagi 11 sama dengan N tolak 1. So N tolak 1, 132 bagi 11 ialah 12 kan. So N sama dengan 13. Okey. Awak boleh tengok sama ada awak punya penyelesaian jawapan tu betul ke salah dengan melihat pada nilai N ya. N ni bilangan. Katalah awak dapat N awak tu, cikgu saya dapat nilai N saya ialah -4. Tak boleh. Mana boleh bilangan -4 kan. So, kalau saya tanya awak, berapa adik-beradik awak? Awak jawab -4. Bilangan adik-beradik saya ada -4 orang. Tak logik. Tak logik. Ataupun awak perpuluhan. N tu awak dapat perpuluhan. 17.6. Bilangan mana boleh perpuluhan? Ataupun pecahan. 14/3. Tak boleh. Awak tanya diri awak lah. Adik-beradik awak, adik-beradik saya ada -4 orang. Macam mana adik-beradik bilangan negatif? Ke perpuluhan? Adik-beradik saya ada 6.3 orang. Tak logik. Apa lagi? Kalau pecahan pula, adik-beradik saya ada 3/4 orang. Mana boleh So bilangan mesti integer. Positif. Integer positif. So awak boleh agak lah awak punya jalan kerja tu, awak buat tu betul ke salah kan dengan melihat pada jawapan awak tu. Okey. So sedikit pengenalan mengenai janjang ni penggunaan formulanya. Kita tengok contoh pula yang contoh 5. Dalam satu pameran buku, Siti menyusun buku-buku di bahagian hadapan ruang pameran. Dia menyusun buku-buku itu secara meninggi dengan tebal buku pertama yang berada di bahagian paling bawah ialah 2 cm. Setiap buku seterusnya mempunyai ketebalan yang sama iaitu setiap buku seterusnya mempunyai ketebalan yang sama iaitu 1.5 cm. Okey. So dia punya pertama ni tebal ni tebal sikit ni. 2 cm. Tapi buku yang seterusnya tu 1.5 1.5. Kalau ikutkan ni macam bukan janjang kan? Sebab ini 2. Yang pertama 2 tebal, dia tebal. Lepas tu yang ini 1.5 dia dah kurang. Tapi yang atas ni sama. Macam mana kita nak kira tu? Okey, macam mana kita nak kira tu Jumlah ketebalan buku apabila Siti menyusun 16 buah buku. Ni kita boleh check kat sini. Okey. Ni dia. Okey, so jujukan kita macam ni lah. Mula 2 cm, lepas tu dia tambah dengan 1.5, dia jadi 3.5. Lepas tu tambah lagi dengan 1.5 sebab tadi ketebalan buku yang lain tu ialah 1.5 kan. Dia jadi 5. Ikut ni lah janjang ni. So kita ikut dia punya ni janjangnya.
Okey, jumlah ketebalan buku pada buku yang ke-16, so T16. Apply pada formula, kira dapat ni. So, ni tebal buku boleh lah, perpuluhan kan, tak ada masalah. 24.5 cm. Okey. Okey, so itu soalan yang ni lah. Alright, so pelajar awak boleh cuba dalam masa tutorial ni awak buat soalan ini. Latihan diri 5.2, nombor 1 dan nombor 2. Okey, ada nak tanya tak? Ada soalan tak? Mengenai janjang aritmetik. Ada yang nak tanya? Ada kemusykilan? Okey, saya nak check attendance kejap. Okey, ada 17 orang je yang datang ni. Mana siapa yang tak ada? Nanti saya check lah. Okey. Tak ada masalah ni. Okey, ada nak tanya tak apa-apa soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tak ada Okey, kalau tak ada kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Okey, itu saja Jadi kalau awak ada ni, sekarang ni masa tutorial, awak boleh selesaikan latihan G 5.2 nombor 1 dan nombor 2. Saya tak gunakan Jamboard hari ni. Hari ni saja nak test dulu gunakan Telegram. Kalau okey ni macam okey lah. Nanti lagi saya nak dapatkan feedback daripada awak kejap lagi mengenai tahap puas hatian menggunakan ni. Lepas tu awak check data awak tu. Dalam tempoh sejam tadi ni banyak tak makan data berbanding kalau kita guna Google Meet. Kalau awak rasa kurang, awak nak teruskan dengan Telegram, okay, kita proceed terus Telegram lah. Kalau tak ada, nak pergi kepada Google Meet, saya tak ada masalah, okey je. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.